برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada adik Ammar. Okey, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih kepada semua adik-adik yang masuk ke kelas pada tengah hari ini. Biasalah tengah hari ini semua ngantuk. Okey, tak apa. Sebelum kita start pembelajaran kita, tajuk kita pada hari ini, saya nak tunjuk video, saya nak paparkan video kepada semua sekali. Okey, baik, boleh lihat ya. Nanti di hujung habis video nanti saya nak tanya apa hubungan video ini dengan tajuk kita. Okey. Habis dah. Okey, baik. Apa video tadi tu apa benda sebenarnya? Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Ya. Asmaul Husna. Okey, bagus Elisha. Apa hubungan yang kita nak belajar pada hari ini sebenarnya agak-agak? Nama-nama siapa yang kita sebut tadi tu? Sifat-sifat siapakah yang kita sebut tadi tu? Sifat-sifat Allah. Okey, baik. Allah, nama-nama Allah. Okey, bagus. Semua bagus. Zahira, Alisha, Najwa, semua. Okey, betul. Kita hari ni
nak menyentuh mengenai pembelajaran yang dalam bidang akidah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau dalam buku teks kita boleh lihat muka surat apa ni? 80 81. Okay, boleh lihat ke surat 81 ataupun tengok slide saya pun tak ada masalah. Okay, baik. Apa yang kita faham tentang beriman kepada Allah? Boleh siapa-siapa bagi tahu tak? Beriman kepada Allah. Okey. Apa yang kamu faham tentang beriman kepada Allah? Percaya kepada Allah. Okey, lagi? Ada lagi? Kita pun dah besar kan, dah sekolah menengah dah. Jadi beriman pada Allah ini adalah daripada rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke 10? 1. Alamak, tak ada respon pula ya. Okey, baik, tak apa. Kita lihat seterusnya. Kalau tengok dekat slide saya ni. Okey, masuk iman dan rukunnya. Okey, masuk iman dan rukunnya. Saya nak seorang boleh baca, tolong baca untuk saya. Volunteer, ada siapa-siapa angkat tangan ke? Tengok dekat slide pun tak apa. Ada tak? Nur Zahira. Okey, silakan. Maksud iman daripada segi bahasa, membenarkan. Maksud iman dari segi istilah, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Okey, bawah tu. Beriman kepada Allah, membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Okey, terima kasih kepada Nur Zahira. Alright. Baik, kita lihat maksud iman dan rukunnya. Iman dari segi bahasa apa dia? Membenarkan. Okey, maksudnya adalah membenarkan dari segi bahasa. Benarkan apa ini? Kita membenarkan apa yang kita ungkapkan. Contoh, bila kita membenarkan syahadah. Okay, kita baca syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita membenarkan apa yang kita ucapkan itu. Ini basic dalam rukun iman. Kita kena dari segi bahasanya adalah membenarkan. Okey, dari segi istilahnya apa dia? Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan. Okey, macam tadilah saya sebut, ucapan kita mengucap kalimah syahadah, kita beriman kepada Allah, kita kata kita beriman pada Allah, kita akui dengan lisan. Kemudian kita benarkan dengan hati kita. Betul, aku beriman pada Allah. Aku percaya kepada Allah. Aku yakin pada Allah. Okey. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya bila kita dah membenarkan dengan hati, kita dah mengakui dengan lisan, kita buktikan pula dengan anggota badan kita. Contoh, bila Allah perintahkan kewajipan solat, kita kena solat. Kita buktikan kepada Allah
aku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota badan aku ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota badan aku ini untuk memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak setakat tu? Boleh. Okey. Seterusnya, kita lihat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Ini macam kita sebut tadi, Allah yang menciptakan kita, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Okey, keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan patuhan kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membenarkan dengan hati kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang mentadbir alam ini, Allah yang kawal hujan, Allah yang turunkan hujan, Allah yang bagi panas, Allah yang bagi kita ujian dan sebagainya. Okey, kita membenarkan itu kuasa Allah. Okey, itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah lah yang layak disembah. Hanya Allah Ta'ala saja kita perlu sembah dan wajib sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudian dikuatkan lagi dengan lisan kita. Dikuatkan lagi dengan lisan kita. Boleh dengar tak? Dikuatkan lagi dengan lisan kita. Okey, dengan cara kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buktikan juga dengan berzikir. Kita zikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Macam kita boleh menyanyi juga lagu Asmaul Husna. Kita boleh baca Asmaul Husna. Itu tanda bukti kita akui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang Maha Esa. Okey, kemudian patuh. Okey, patuh dan patuh dengan suruhan Allah lah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, macam saya sebutkan tadi. Okey, baik. Dalil beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak seorang baca. Ada 20 orang pelajar sekarang. Ada 17 tak silap saya. Silap. Okey, siapa nak baca? Boleh siapa-siapa baca? Nak saya pilih ke? Ustaz, muka surat apa? Okey. Muka surat 81 tadi. Kalau yang dalil ni, muka surat ialah 81. Betul tak? Okey. Okey, siapa baca? Dalil beriman kepada Allah. Kalau tak tahu dia punya sini saya punya slide tak ada baris. Tapi dekat dalam buku teks ada baris. Boleh tengok juga ayat Al-Quran dalam buku teks. Bukan ayat Quran, hadis Nabi. Okey, hadis Nabi dan buku teks. Okey, sila. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terjemahan, bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan qadar yang baik dan buruk. Okey, terima kasih kepada Adik Anissa. Okey, baik. Antu'minu billah. Okey, ni. Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadr
khairihi wa syarrihi. Ini semuanya menceritakan tentang rukun iman. Okey, rukun iman. Dekat sini hadis Nabi SAW menyatakan apa itu rukun iman. Apa itu beriman? Okey, beriman kepada siapa? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Yang ketiga. Dan yang keempat beriman kepada Rasul. Kemudian yang kelima beriman pada hari akhirat. Serta kamu beriman kepada ketentuan qada dan qadar. Riwayat Muslim. Ini rukun iman. Okay, kita pun dah tahu inilah dalil rukun iman. Bila orang tanya kat kita, apa dalil kita untuk kita beriman pada Allah, kita nyatakan dalil ini. An tu'minu billah. Sesungguhnya kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab, wa rusulihi, kepada rasul, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat atau hari kiamat, wa tu'minuna bil qad, dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Ramai orang yang boleh terima bila kita dapat benda-benda yang baik. Tapi bila dapat benda-benda yang buruk, ujian dan musibah, kita tak boleh terima. Apakah kita telah beriman pada Allah? Kalau macam tu, kita beriman kepada Allah. Benda yang baik je kita nak. Tapi bila Allah uji kita tak boleh nak terima. Kan? Kita mulalah rasa diri kita ni Allah tak sayang lah, apalah. Sedangkan kalau lihat di sini, ketentuan qada dan qadar yang baik dan buruk. Terima, beriman kepada yang baik dan juga yang buruk. Itu juga dalam rukun-rukun iman. Dan yang paling kita nak sentuh hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Next. Dalil beriman kepada Allah. Lagi satu. Dalam buku teks pun ada juga yang bahagian tepi tu, tak silap saya. Okay. Cuba baca seorang. Allah. Siapa mau baca? Silakan baca. Tak ada. Adib? Ada Adib? Darwish. Saya Ustaz. Okey, sila Darwish. Boleh Darwish? Boleh. Okey, bagus. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Terjemahannya, sesiapa yang berkata bahawa aku redha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku selama agamaku dan Muhammad SAW Rasulku, pasti dia akan masuk syurga. Okey, terima kasih kepada Darwish ya. Okey, ni dalil lagi dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala, barang siapa yang berkata, raditu billahi rabba. Ni, aku redha dengan Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam itu agamaku. Wabi Muhammadin rasula, dan Nabi Muhammad itu adalah rasulku. Wajabat lahul jannah, maka pasti ia akan masuk ke dalam syurga. Ini kita boleh amalkan. Kalau kata guru saya, ada seorang ustaz, dia kata kalau amalkan tiap-tiap hari, insya-Allah, okey, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Baca je, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, pernah dengar kan? Pernah tak?
Pernah ke baca sebelum ni? Kita amalkan. Raditu billah ya Allah, aku redha engkau Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam itu agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku dan rasulku. Okey, barang siapa yang mengamalkan dan mengatakan apa yang kita bincang ini, wajabat lahul jannah, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Allah. Rukun iman. Okey. Saya nak pilih seorang lah. Okey, rukun iman ada berapa ni? Saya tutup dulu. Rukun iman ada berapa? Jawab. Ada 6. Okey. 6. Sebutkan satu persatu. Jadi kita dah sentuh dah dalam hadis tadi. Beriman kepada Okey. Lagi. Teruskan Alisha. Beriman kepada Okey, lagi. beriman kepada kitab. Beriman kepada Rasul. Kiamat. Okey. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qadar. Okey, bagus. Nasib baik dapat jawab. Benda yang basic je ni kan. Siapa je tak tahu kan. Kita daripada darjah 1 lagi kita belajar ni. Sekolah rendah pun kita belajar. Okey. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Okey. Kemudian beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, beriman kepada Allah ni kita dah tahu. Okey, kita tengah sentuh lah beriman pada Allah ni. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Berapa yang wajib kita kena ambil tahu? Berapakah bilangan malaikat yang wajib kita ambil tahu ni? Ini yang selalu kita dengar. Jawab. Malaikat ni ada berapa yang wajib kita tahu? Takkan tak belajar. 10. Ada 10, betul. Baik, yang wajib kita tahu adalah 10. Okey, ada 10. Rasanya minggu lepas kot saya ajar. Okey, minggu lepas kita syuting Merdeka kan? Ke bukan ni? Sebab tajuk beriman dengan malaikat. Tapi rasanya bukan kelas ni kot. Tingkatan 2 kot. Dengan 2 ke 3 macam tu lah. Okey. Malaikat yang wajib kita tahu ada 10. Tapi kalau nak tahu, malaikat ni sebenarnya tak terhitung. Banyaknya, sangat-sangat banyak. Ini malaikat. Sampai kita tak terhitung lah. Banyak sangat malaikat ni. Kat dunia ni Allah kurniakan. Okey. Malaikat ni pula dia buat daripada cahaya kan, diciptakan daripada cahaya. Dia tak sama macam manusia. Manusia diciptakan dengan tanah, tapi malaikat diciptakan dengan cahaya. Malaikat ni terlalu ramai sehingga kan ada ulama yang mengatakan setiap titisan hujan yang turun tu ada malaikat yang menjaga. Cuba bayangkan berapa ramainya malaikat kan. Itu baru dekat dunia, belum lagi dekat langit kan. Hari akhirat nanti ada pun juga malaikat. Okey. Kemudian kitab. Yang ketiga adalah kitab. Kitab ni ada berapa? Yang kita tahu mesti satu je kan, kitab Al-Quran. Sebenarnya ada berapa ni kitab? 4. Ada 4. Okey, apa dia? Zabur, Zabur. Al-Quran. Taurat, Injil. Okey, Taurat, Injil, Al-Quran. Okey, Zabur siapa dia? Yang Nabi membawa kitab Zabur ni.
Siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Okey, betul. Taurat? Nabi Musa. Nabi Musa. Okey, Injil? Nabi Isa. Okey, mantap. Okey. Kitab Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni kitab yang terakhir kita. Okey, baik. Yang seterusnya Rasul. Rasul ni yang wajib kita tahu ada 25. Okey, yang wajib kita tahu ada 25 Nabi dan Rasul. Tetapi sebenarnya bilangan Nabi dan Rasul ni, kalau Rasul ada 313 Rasul. Kalau Nabi ada, ulama mengatakan 24,000. Tak silap saya. 124,000 Nabi yang Allah utuskan. Agak-agak Nabi ni semua adakah orang Arab ke? Saya boleh beritahu. Apakah Nabi ni orang Arab sahaja? Ke ada dalam bangsa-bangsa yang lain? Tahu tak? Tak tahu. Kalau Nabi ni terlalu ramai, mestilah ada pada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka ini tetap membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran yang dibawa itu adalah ajaran yang menjerumus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lah. Kan Nabi Musa diutuskan untuk kaum Yahudi, Nabi Isa untuk kaum Yahudi juga. Kan semuanya itu membawa kepada ajarannya tetap sama. Ajarannya tetap untuk mentauhidkan kepada Allah. Ajarannya tetap mengajak umat-umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Nabi Muhammad diutuskan kepada kaum Arab, kan? Jangan kita nampak semua Nabi diutus untuk orang Arab. Tidak. Okey, Nabi ada ramai. Jadi Allah perintahkan mereka pada setiap bangsa dan setiap kaum mesti ada seorang Nabi. Cuma kita je tak tahu. Okey. Okey, baik. Seterusnya, hari kiamat. Okey. Beriman kepada hari kiamat. Kalau nak cerita hari kiamat ni, nanti kita cerita. Okey, kita sekarang pun dah berada di akhir zaman. Hampir-hampir nak menuju ke hari kiamat. Nabi SAW cakap apa? Aku dengan hari kiamat, macam ni Nabi buat. Nabi buat peace. Maksudnya apa? Nabi dengan hari kiamat ni sangat-sangat dekat dah. Maksudnya zaman Nabi dengan zaman hari kiamat ni sangat dekat. Tidak ada jarak dah. Tanda yang utama, tanda akhir zaman yang pertama, apabila diutuskan Nabi Muhammad. Itulah tanda yang pertama hari hari kiamat lah, kan? Tanda-tanda hari kiamat. Itulah diutuskan Nabi SAW ni. Inilah tanda yang pertama dalam tanda-tanda akhir zaman. Okey. Selepas tu ada lagi tanda-tanda macam sekarang ni kita dengar fitnah akhir zaman macam-macam. Kita boleh dengar anak derhaka kepada kedua ibu bapa, dan kita boleh dengar macam-macam lagi lah tanda-tanda yang mana dalam hadis Nabi SAW sangat banyak menyebut mengenai tanda-tanda akhir zaman ini. Okey. Kemudian yang terakhir, rukun yang keenam adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua mengenai ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu nanti naik dalam tingkatan 4 atau 5, nanti kamu akan belajar qada dan qadar Allah ni ada pula banyak pecahan dia. Ada jenis ketentuan Allah yang boleh diubah. Ada jenis ketentuan Allah yang tidak boleh diubah. Itu.
nanti kamu akan belajar, tapi lambat lagi lah. Setakat ini kita belajar basic terlebih dahulu sebab kamu pun masih lagi tingkatan 1. Okey, setakat ni ada faham tak? Ke ada yang tak faham? Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya kepada saya. Setakat ni faham? Faham. Laju sangat ke saya mengajar? Saya ajar laju ke? Tak. Ya. Okey. Tak, okey. Bagus. Kalau dapat tangkap tu baguslah. Okey, baik. Seterusnya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Slide saya boleh nampak kan? Okey. Saya nak seorang baca. Iliana. Okey, silakan Iliana. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan memiliki alam ini sebelumnya dan hanya Dia yang berkuasa mentadbirnya. Seluruh alam ini berada dalam kekuasaannya. Okey, terima kasih adik Iliana. Okey, baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kita nak beriman pada Allah. First, Allah ajar manusia ni melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Kita tengoklah dah dekat luar kan, katakanlah sekarang ni kita kalau kita nak keluar, kita tengoklah ciptaan-ciptaan Allah. Macam mana Allah ciptakan pokok, macam mana Allah ciptakan langit. Langit tu sangat luas kan, tapi tak ada tiang. Kita boleh tengok ciptaan Allah. Kita tengok ciptaan Allah pokok kan, macam mana pokok tu boleh hidup dekat tanah kan, apa proses dia. Bila kita belajar sains kan, semua belajar sains kan, kat situ pun kita boleh belajar ada orang panggil fotosintesis dan sebagainya, bagaimana proses hujan turun. Di situ semuanya terbukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berfikir dekat situ, kita menggunakan otak kita, menggunakan akal kita untuk berfikir tentang ciptaan Allah. Termasuklah diri kita. Kita tengok juga diri kita. Macam mana tengok diri kita, Ustaz? Tengoklah cermin. Tengok cermin, tengok, oi, mata aku ni cantik lah. Macam manalah Allah boleh ciptakan mata untuk kita melihat. Macam manalah Allah boleh menciptakan otak kita untuk kita berfikir. Macam manalah Allah ciptakan mulut kita untuk kita berkata-kata. Macam mana Allah menciptakan telinga kita untuk kita mendengar. Macam mana Allah ciptakan jantung kita. Dalam jantung tu mengepam oksigen kan, mengepam darah pula tu. Macam mana itu boleh terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, pada diri kamu, kenapa kamu tidak melihatnya? Nak melihat apa ni? Melihatlah ciptaan kekuasaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan tangan. Ada orang yang tak ada tangan kan, tapi boleh hidup. Sebab apa? Sebab dia usaha, sebab dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaannya. Bila kita dapat melihat ciptaan Allah, kita dah yakin lah. Mesti ada ciptanya. Kan? Contoh, telefon kita. Telefon kita ada ciptaannya. Siapa yang mencipta? Manusia yang mencipta. Tetap ada pencipta. Macam tu juga dengan alam ni. Kan pokok, langit, manusia, semualah. Kan mesti ada yang menciptanya. Siapa yang menciptanya tu? Allah Ta'ala lah. Jadi kat situ kita akan nampak, wow, hebatnya Allah. Bertambahlah yakin dalam hati kita. Bertambahlah iman kita. Bertambahlah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah caranya untuk kita membenarkan hati kita.
dan kita masuk iman dalam segi istilah membenarkan dengan hati, itulah dia kan. Okey, baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala mencipta, memiliki alam ini sepenuhnya dan hanya Dia yang maha berkuasa mentadbirnya. Ini dia kan, hanya Allah yang mencipta alam ini. Takkan mampu seorang makhluk pun yang mencipta alam ini. Takkan boleh. Allah pun dah cabar dah orang-orang kafir dalam Al-Quran. Allah suruh buat benda simple je. Allah suruh kita, dalam ayat Al-Quran tu Allah suruh orang kafir untuk mencipta satu surah. Ikutlah surah pendek ke apa ke, surah panjang ke apa, Allah suruh cipta. Allah suruh kita buat. Itu Allah cabar, bukan kita orang kafir. Allah cabar kafir untuk buat surah sama seperti ayat Al-Quran. Tapi akhirnya tak berjaya. Sampai sekarang tak ada satu ayat pun yang setaraf dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Nampak? Kalau ayat yang simple, kalau ayat Al-Quran pun kita tak mampu, manusia ni tak mampu untuk menciptanya, apatah lagi yang alam yang luas ini. Langit tu tak ada pun tiang, tapi boleh berdiri, boleh elok je terapung atas tu kan. Okey, baik, seterusnya seluruh alam ini berada dalam kekuasaannya. Inilah dia, samalah tadi. Okey, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, next. Ciri-ciri orang beriman. Okey. Okey, siapa nak baca? Sila. Alisha. Okey, tak apa. Lepas ni Emeline Okey, Alisha Najwa dulu. Ciri-ciri orang beriman: mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua jenis ibadat, takut kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, bertawakal dan berharap, kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Suara siapa? Siapa tadi baca? Alisha Najwa. Mantap suara Alisha Najwa baca. Macam berceramah. Okey, sekejap. Saya tengok ni jap. Okey. Ciri-ciri orang yang beriman. Okey. Yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap jenis ibadah ataupun dalam segala jenis ibadah. Ialah nak buat amal ibadat kan, kita nak solat ke, nak berzikir ke, baca Al-Quran ke, bersedekah ke, tolong ibu ayah ke, semua jenis ibadat itu kita melakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak pula pen saya kejap Kita melakukan kerana Allah. Kerana Allah. Inilah dia, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jenis ibadat, apa-apa saja, kita nak bagi duit ke, sedekah ke, kita solat ke, semuanya kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan redha Allah, kita mengharapkan kasih sayang Allah. Barulah Allah akan bagi syurga, barulah Allah akan bagi pahala kan. Bila kita dah dapat kasih sayang Allah, kita dah dapat cinta Allah tu, Allah akan tolong kita punya, confirm. Setiap doa kita pasti akan diterima oleh Allah kan. Cuba bayangkan, kita ada power, muda lagi. Katakanlah saya bolehlah contoh kan, ada makwa kan, kita sayang dekat makwa kita, contoh kita sayang dekat makwa kita. Bila kita sayang, kita sanggup bagi dia apa-apa. Awak, saya nak duit RM10, kita bagi kan, kita bagi sebab apa? Kita sayang. Macam tu juga dengan Allah kan.
Contoh mak kita, kan? Mak kita sayang kat kita. Kita minta apa-apa dekat mak kita. Kan? Mak nak duit nak beli air, contoh. Mak kita bagi duit, ayah kita bagi duit untuk kita beli air. Sebab apa? Sebab mereka sayang kita. Macam tu juga dengan Allah. Allah dah sayang kita, Allah bagi semua. Apa yang kita minta, confirm Allah bagi. Kadang-kadang kita tak minta pun Allah bagi. Kan? Kita tak minta pun Allah bagi. Itu betapa mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah segala ibadah itu kerana Allah, ataupun mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Okey, takut kepada Allah ni ialah seperti kita, macam mana kita nak takut pada Allah? Kita takutlah dengan seksa azab Allah. Kan? Allah kata buat jahat, mungkar, buat perkara maksiat akan dapat dosa. Bila dapat dosa, tak nak bertaubat, kan? Dah banyak sangat dosa, masuklah neraka. Takutlah, kan? Takut. Kita nak melakukan kejahatan pun kita takut. Sebab apa? Macam kita baca Asmaul Husna, sifat Allah, iaitu Allah Maha Melihat. Kan? Allah Maha Melihat. Ada satu kisah pada zaman Nabi, tak salah saya. Bukan, pada zaman Saidina Umar. Saidina Umar, siapa Saidina Umar? Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Siapa itu? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Okey, apa yang dia buat? Okey, pada satu ketika Saidina Umar ni datang kepada seorang budak yang mengembala kambing. Kan? Dia bela ternakan kambing. Dia bela kambing. Kemudian Saidina Umar datang. Kemudian Saidina Umar datang kepada dia. Saidina Umar nak minta dia. Tapi kambing yang dia jaga tu, budak tu jaga kambing bukan kambing dia. Tapi kambing tuan dia. Kambing bos dia. Budak tu hanya jaga kambing je. Tapi bila Saidina Umar datang dekat budak tu tengok, Saidina Umar tu tengok budak tu jaga kambing, bagi makan, apa semua. Saidina Umar pergi dekat budak tu. Saidina Umar tanya, "Wahai budak, bolehkah aku nak beli seekor kambing ni?" Apa budak tu jawab? Agak-agak apa yang dia jawab? Tak boleh tuan. Ini kambing tuan saya. Saya tak ada hak untuk menjualnya. Kalau saya jual, tuan saya tak tahu, saya dah berdosa dekat situ. Sebab itu hak tuan saya, bukan hak saya. Saya hanya berjaga sahaja. Lepas tu Saidina Umar uji budak tu. Alah, tak perlulah kau takut. Bukannya orang nampak pun. Apa budak tu jawab? Memang orang tak nampak, tapi yang nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tahu saya siapa yang nampak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak budak tu punya iman dia, kepercayaan dan keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan mewujudkan rasa takut nak buat keburukan. Saidina Umar buat apa lepas tu? Saidina Umar bebaskan budak tu daripada jadi seorang hamba. Dia bekerja sebab dia jadi seorang hamba kepada tuan dia. Zaman dulu ada hamba, okey, hamba-hamba. Jadi dia merdekakan budak itu dan membebaskan budak itu. Ini dia. Sebab apa? Sebab Saidina Umar uji dia dan budak itu telah melepasi satu ujian. Maka Saidina Umar bantu budak itu untuk lepas. Okey. Kemudian yang seterusnya, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Ini samalah macam tadi. Kan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mengesahkan Allah. Apa maksud esa ni? Apa maksud esa? Sebut esa tu apa, Ustaz? Esa tu satu. Esa tu satu. Okey. Baik. Boleh diterima. Okey, satu tu boleh diterima. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, bila sebut satu, dia akan ada dua, dia akan ada tiga, dia akan ada empat. Jadi, ulama' mengatakan yang tepat esa, maksud esa yang tepat adalah tunggal. Faham tak?
Faham. Contohlah, kita ada 5 orang adik-beradik, kan? 5 orang adik-beradik. Okey. Abang kita anak yang sulung. Yang sulung kita panggil anak yang nombor 1 lah. Lepas tu mesti ada anak yang nombor 2, anak yang nombor 3, anak yang nombor 4, kan? Tapi kalau anak tu adalah anak yang tunggal, kan? Anak dia seorang je, tak ada adik-beradik yang lain. Confirm takkan ada anak yang kedua, yang tiga. Sebab apa? Orang akan panggil, oh ni anak tunggal ni. Maksudnya dia seorang-seorang je, dia satu-satu je. Macam tu lah nak bagi contoh seperti mengesakan Allah ni. Allah ni Maha Esa, maksudnya dia tunggal. Dia tidak ada satu, dia tidak ada dua, tidak ada tiga. Dia je. Okey, boleh faham Okey, baik. Seterusnya, kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya katakan tadi, kita lakukan ibadah untuk sebab kita cinta pada Allah. Kita lakukan ibadah sebab kita sayang pada Allah, kita cinta pada Allah. Bukan hanya semata-mata kita nak minta pahala, tapi kita buat ibadah tu sebab kita nak sayang Allah. Bila Allah dah sayang kita, Allah akan bagi. Pahala tu confirm dapat. Syurga tu confirm dapat. Kalau Allah dah sayang, Allah akan bagi. Syurga tu Allah akan bagi. Pahala tu Allah akan bagi. Kita nak lulus exam pun Allah akan bagi. Kita nak straight A dalam peperiksaan pun Allah akan bagi. Kita nak duit pun Allah akan bagi. Okey. Jadi kita buat sebab kita cinta pada Allah, kita sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, last kali. Siapa yang tadi tu? Siapa yang tadi? Emeline. Emeline. Okey, Emeline. Sila Emeline. Ni boleh. Saya Ustaz. Okey, sila. Nak baca dari mana ni? Okey, baca kesambil iman ni yang dalam bulat ni Lepas tu baca luar. Lepas tu baca luar. Tapi yang luar ni dia tak lengkap. Dia sebenarnya ada, kalau nak lagi faham tengok buku teks. Kan kita tengok buku teks tu kan dia ada apa? Tanda-tanda nak panah macam tu kan. Tak apa, baca yang dalam bulat ni je. Okey. Kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang mutlak kepada Allah. Mengesakan Allah dalam beribadat. Okey. Yang kotak-kotak putih ni contoh dia. Cuba baca. Kalau kita dah esa pada Allah tu, kita buat macam mana? Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah. Okay. Menjauhkan perkara mungkar. Bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Yakin kepada kekuasaan Allah. Berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Taat dan patuh segala perintah Allah. Berkorban demi ketinggian agama Allah. Okey, bagus. Terima kasih kepada Emeline. Okey, sikit lagi kita nak ambil kelas. Okey. Yang pertama, kesan beriman kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Macam mana cara dia? Kesan beriman dia apa? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepada Allah. Ini contoh bila kita nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara macam mana lagi? Ikhlas dalam melakukan ibadah. Bila kita ikhlas dalam ibadah, inilah bukti kita sedang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita nak takut kepada Allah? Menjauhi segala amal perbuatan mungkar ataupun maksiat kepada Allah. Itu bukti kita takut pada Allah. Okey. Cara-cara nak takut pada Allah, kita kena jauh daripada perkara maksiat, perkara yang mungkar. Okey, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila kita takut, kita akan taubat pada Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku buat macam ni. Aku telah buat dosa macam ni. Okey. Kemudian cinta yang mutlak kepada Allah. Macam mana cinta yang mutlak kepada Allah? Kita taat dan patuh pada perintah Allah. Allah suruh kita buat macam ni, kita buat. Allah suruh kita solat, kita solat.
Allah suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat. Allah suruh kita berzikir, kita berzikir. Okey. Allah suruh buat baik kepada ibu bapa, kita buat baik pada kedua ibu bapa. Okey. Kemudian berkorban demi ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Itu samalah jihad. Kita belajar ilmu ni pun jihad juga. Kan, macam sebelum ni tak silap kita belajar berkaitan dengan jihad dalam ilmu kan. Kita sentuh berkorban demi meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat. Macam mana? Kita yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita yakin dengan kekuasaan Allah, itu bukti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh cara kita nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Untuk pembelajaran kita hari ini itu sahaja kot. Okey, tapi jangan keluar lagi. Saya nak bagi link untuk quiz. Okey, bagi link untuk quiz. Sebelum saya bagi link, okey. Boleh tak siapa-siapa wakil untuk menerangkan semula ataupun merumuskan pembelajaran kita hari ini? Ada siapa volunteer? Apa yang kita belajar pada hari ini? Berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini? Ada, okey, Muhammad siapa ni? Muhammad Darwish. Okey, sila Muhammad Darwish. Saya Ustaz. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar tentang beriman kepada Allah. Okey, lagi? Lepas tu kita belajar maksud iman dan rukunnya. Belajar hadis, dalil nakli dengan dalil akli. Okey. Kita belajar ciri-ciri dan kesan beriman kepada Allah. Kita belajar pasal takut kepada Allah, mengesahkan Allah. Okey. Lepas tu kita belajar kecintaan yang mutlak kepada Allah. Kita belajar ciri-ciri orang beriman dan kesan beriman. Okey, bagus. Itu apa yang kita belajar lah kan. Cara-caranya saya dah cerita dah tadi, macam mana kita nak mengesahkan Allah dalam ibadat kita. Okey. Kita melakukan ibadat, kita berfikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan keimanan kita. Itu semua apa yang perlu kita buat untuk kita membuktikan dan membenarkan melalui hati kita, mengakui dengan lisan kita dan mengamalkan dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Kita kena ingat itu maksud iman. Okey, iman ni dari segi bahasa membenarkan. Dari segi istilah, kita membenarkan dengan hati kita ni, ya betul Allah mencipta, ya betul Allah yang buat sekian-sekian, Allah Maha berkuasa. Kemudian lisan kita berkata-kata juga, mengakui dengan lisan. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita berzikir kepada Allah, kita memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian yang ketiga seterusnya, kita melakukan dengan amal ibadat ataupun kita membuktikan dengan anggota badan kita. Confirm lah dengan amal ibadat. Okey. Baik, saya akan bagi link untuk menjawab. Okey, jawab quiz lah. Okey, sekejap. Okey. Saya hantar dekat chat tu. Boleh klik dan jawab kuis tersebut. Okey. Boleh jawab, boleh terus jawab. Okey.
Boleh dapat tak? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Okey, kamu boleh teruskan dengan menjawab kuis. Sebab kuis ni pun tak ada kita tunjuk live. Terus menjawab. Okey, dia macam game juga. Baik, sebelum tu saya nak tamatkanlah kelas kita. Sekejap, saya nak tengok kedatangan terlebih dahulu. Okey, teruskan menjawab. Okey, tak apalah. Terus menjawab. Saya akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Saya tak pasti minggu hadapan saya ada ke tidak. Sebab saya sebenarnya tak silap saya minggu ni adalah minggu yang terakhir selama 2 bulan. Tapi saya akan ada sambungan lagi 2 bulan untuk mengajar kamu. Tapi minggu depan saya tak pasti. Saya berehat seminggu untuk menyelesaikan beberapa perkara lah. Okay, sebelum saya nak masuk semula sekolah. Jadi apa-apa pun terima kasih untuk semua. Okay, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Kemudian kita ditingkatkan keimanan kepada Allah. Hati kita kekal bersama dengan Islam, cinta dengan Islam, cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi SAW. Okey, setakat itu saja. Teruskan kuis. Okey. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama.